Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi, saya nak berkongsi rasa sama-sama kita berkenaan dengan tajuk risau. Risau ni sebenarnya semua orang akan rasa risau. Banyak perkara yang kita risaukan. Kerja kita, pendapatan kita, keluarga kita, kesihatan kita macam sekarang ni musim COVID dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, puan-puan, risau ni kalau tak diurus dengan baik, dia ibarat anak kecil. Kalau tak diurus dengan baik, dia akan menjadi lebih besar. Namanya ketakutan. Saya mendapat pengalaman ilmu ini daripada rakan-rakan di platform lain. Jadi saya berkongsi pada tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan hari ini berkenaan macam mana kita nak uruskan kerisauan kita. Semua orang ada risau. Bezanya kecil atau besar. Kalau kita tak urus rasa risau dalam hati kita ni, rasa di fikiran kita ni, kalau tak diurus dengan baik, risau tu akan membesar dan menjadikan kita takut. Ketakutan tu menyembunyi kita, menyebabkan stres, tak boleh tidur, tak boleh makan, tak lalu makan dan sebagainya. So risau jangan dibuat dan dipandang enteng, jangan dibuat lebih kurang. Kita kena urus risau ni. Risau ni kalau ikut orang-orang bijak pandai, dia membagi tahu risau ni adalah salah guna imajinasi, salah fikir, salah kita mindset. Jadi segala-galanya bermula di fikiran, datanglah ke hati dan tindakan. Jika terlebih risau, menghasilkan perkara-perkara yang tak baik, yang boleh memudaratkan dan macam-macam. Jadi saya pun ada kalanya risau. Jadi saya berkongsi dengan tuan-tuan macam mana nak uruskan, beberapa kaedah nak uruskan tahap kerisauan kita. Yang pertama kita kena seimbangkan pemikiran kita ni supaya kita fikir. Kita risau ni sebenarnya apa? Kita kena setkan positif dan negatif, baik dan buruk. Kita kena letakkan satu tanda aras. Yang kita risau ni, apa skop-skop baik, apa skop-skop yang negatif side-nya. Kena letak. Kalau perlu tulis, kita tulis. Kita kena fikir, kena set. Yang kita risau ni sebenarnya ada unsur-unsur baik dan ada unsur-unsur yang kurang baik. Selesai. Yang kedua, kita kena set kita punya pemikiran bahawa perkara-perkara yang kita risaukan ini sebenarnya kita boleh atasi. Sebagai contoh, yang sekarang ni kita risau masalah pendapatan, sekiranya berlaku PKP, sekiranya dibuang kerja dan sebagainya. Atau kita risau COVID-19 ni, penyakitnya, kesihatan kita, kesihatan keluarga kita sebagainya. Kita sangat risau. Macam mana nak handle, nak tackle kerisauan dengan perkara-perkara ni. Itu sebagai contoh. Mungkin setengah-setengah orang risaunya anaknya tak boleh membaca. Contoh hutangnya tak dapat ada selesaikan, banyak hutang. Pening serabut kepada. Tapi tuan-tuan, bila kita berfikiran positif, kita letaknya secara teratur, kita susun, kita tulis, baru kita nampak sebenarnya masalah kita risaukan itu, kalau kita setkan, kita percaya kita boleh hadapinya, insya-Allah Allah akan bantu kita untuk selesaikan masalah kita cepat dengan lambat sahaja. Jadi yang pertama tadi, kita kena setkan dan aturkan positif dengan negatifnya, kemungkinan-kemungkinan yang berlaku. Yang kedua, kita kena set fikiran kita yang kita boleh hadapi kerisauan kita itu. Dan yang ketiga, kita kena syukur dengan apa yang kita ada. Barulah kita boleh lebih rasional, boleh berfikir lebih baik untuk menghadapi perkara yang kita risaukan itu. Kalau kita risaukan berkenaan dengan pendapatan, macam mana? Kalau kita risaukan berkaitan dengan kesihatan, macam mana? Jadi kalau kita bersyukur, contohnya kita dah sihat selama 40 tahun, 30 tahun, hidup sihat, alhamdulillah, tak ada kena penyakit-penyakit yang kritikal, sakit demam, semua tu biasalah. Jadi kita bersyukur dengan apa yang dah berlaku, yang dah berlalu. Dan hari ini sedang berlaku, besok akan datang, kita tak tahu. Normalnya kita risau perkara-perkara yang akan berlaku, yang kehadapan, yang bukan dalam kita punya kawalan. Jadi kita merisaukan perkara-perkara yang belum tentu dan tak berlaku lagi. Kita hanya berfikir sampai sangat risau. Dan itu tak baik untuk kesihatan dalaman, kesihatan fikiran dan juga tindakan-tindakan kita seharian. Jadi kita kena urus risau kita ini supaya tidak membarah, tidak merosakkan kita dan juga orang sekeliling kita.
Baik, yang pertama tadi kita seimbangkan, yang kedua kita setkan fikiran kita supaya kita fikir kita boleh hadapi isu kerisauan kita. Yang ketiga kita syukur dengan apa yang kita dah lalui. Dan yang keempat, antara cara kita boleh kongsikan. Yang keempat, kita kongsikan kerisauan kita ni dengan orang lain yang lebih positif. Jangan kita berkongsi masalah risau kita ni dengan orang yang sama je macam kita, yang sama fikirnya negatifnya, ataupun yang kita rasa kita kongsi dengan dia pun tak ada makna. Dia sendiri bermasalah, dia sendiri sangat merisaukan tentang diri dia. Jadi kita berkongsi dengan mentor kita, mungkin cikgu-cikgu kita, guru kita, pasangan kita, ibu ayah kita. Kita berkongsi dengan rakan-rakan baik kita tentang kerisauan kita dengan orang yang lebih positif, supaya positif yang ada pada dia tu dapat bantu mempositifkan kita, dapat bantu mengurangkan tahap risau kita. Bila dah kurang tahap risau, barulah kita lebih rasional. So berkongsilah kerisauan kita dengan orang lain yang orang itu kita tahu dia lebih positif. Dia positif, charge positif, insya-Allah dia akan sentiasa membantu. So kongsilah kerisauan kita, jangan simpan. Itu menyebabkan kita stres sebagainya. Berapa ramai ketika PKP COVID yang menyimpan rasa sebagainya, akhirnya sukar nak bendung sendiri. Dia kena berkongsi dengan orang lain. Itu sebab kerajaan buat talian nur dan sebagainya, supaya kita suarakan, cakap, bagi tahu. Ya. Dan yang terakhir yang saya boleh kongsikan daripada kawan-kawan juga, kita kena redha dan jangan pertikaikan takdir, qada dan qadar yang Allah bagi pada kita. Kerana kadang-kadang kita nakkan sesuatu, kita tak tahu bahawa yang kita nak tu kita nak, tetapi yang Allah tentukan, takdirkan kepada kita ini lebih baik. Kita kena redha dan terimalah takdir yang Allah bagi. Kita tak tahu apa yang Allah dah tentukan untuk kita, dah tentukan untuk keluarga kita, dah tentukan untuk negara kita. Sebagai contoh, kita nak negara kita PKP balik, tetapi tak berlaku. Sebab itu Allah takdirkan mungkin kebaikannya yang Allah letak ada benda yang lebih baik. Kenapa ditakdirkan berlakunya PRN contohnya? Kenapa ditakdirkan berlakunya di Sabah, di Kedah banyak timbul isu-isu sebaran COVID yang lebih cepat, bermula di tahanan sebagainya, dan ditakdirkan pula ramai yang ke Sabah balik, penyakitnya sangkut sampai bawa ke Semenanjung. Kita tak tahu apa yang Allah dah susun untuk kita. Cuma yang kita boleh buat, kita redha, kita doa pada Allah supaya Malaysia, negara Malaysia ni terhindar daripada malapetaka, supaya negara kita, supaya keluarga kita, supaya diri kita, Allah aturkan sesuatu yang lebih baik daripada hari ini. Kerana setiap hujan, masalah dan sebagainya, bila dia bersidang, insya-Allah pelangi akan timbul selepas itu. Dan mudah-mudahan dengan kita redha, kita menerima takdir yang Allah aturkan ini, kita akan rasa lebih tenang, lebih baik, lebih positif. Dan dengan itu kita mampu menguruskan kerisauan kita tentang banyak perkara dengan lebih baik, insya-Allah. Jadi sebenarnya saya berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan juga sebenarnya membantu diri sendiri, mempositifkan diri sendiri untuk menguruskan emosi risau supaya tak menjadi ketakutan dan juga tidak menjadi barah dalam bentuk spiritual. Mudah-mudahan ini memberi manfaat kita bersama, dan terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.